Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Finally, hari ni basically hari apa? Kelas last lah kot. Yang formal lah. Okay, secara formalnya sejak COVID-19 ni kan. This semester you guys went through a lot. I know kita dah apa? Lalui macam-macam lah. Okay. And I understand you've been coping and you've been doing very good. Alhamdulillah. Okay. So, it's a quiz. At least you don't have final exam. I don't know, I'm gonna read lah dalam course reflection nanti apa pendapat anda kalau tak ada final exam. Okay, we're gonna reserve sebab hari ni kita nak just wrap up apa kita punya journey untuk SGDA 4013 Assessment in Education Group A live. Okay. Who's feeling like this? I know kan Farah. Sekarang ni tengah dok hang in there sikit lagi. Sikit je lagi Nas, Azhar. Okay, hang in there. You guys went through a lot and this is I think a good experience, you know. Especially sekarang ni orang duk cakap apa? Zaman VUCA ni zaman yang tak tentu lah. Berubah-ubah, volatile, uncertain, complex. Apa? I think ambiguous. Okay. Maksudnya kita tak tentu apa nak jadi kan. Akhir zaman sama. Okay. But then again, you know, kita dah sampai ke penghujung tapi the whole process, that's what matters lah. Okay. Benda yang you guys lalui step by step tu, I think that is the most valuable thing. It's good to have the end of the journey. Tahniah, you guys sampai tahap ni. Okay. So, okay, I think when do we start our class? Ingat tak? Bulan berapa? Bulan 1? Bulan 2? Anybody? Saya tak ingat betul. Kan? Ujung bulan 1, tengah bulan 1 macam tu. Sekarang dah bulan berapa? 7. 7 bulan. Imagine. You guys are with me 7 bulan. Sekejap je jumpa face to face. Tapi sekarang ni I think I know who's who kalau tengok nama pula. Rather than tengok muka. Nanti bila jumpa, bila masuk balik campus, okay, if you know, I happen not to recognize you, cakap saya Jannah, saya sekian-sekian just in case lah. Okay. So I know people by name now. Okay, kalau ataupun by their username, WhatsApp username. Okay, keluar gambar Rose, I know who's who. Okay, keluar gambar apa Sarangi, I know who's who. Okay, Alhamdulillah, I try to align lah face dengan nama. Okay, so I welcome you. Masa tu, you know, you guys are sharing your idea. 10 Februari. Thank you, Ad. Thank you. Kalau 10 Februari bukan Januari. Okay, tapi almost 6-7 months dah juga. Kan? Sekarang dah 13 Julai. Okay. 6 bulan lah lebih kurang. Dan setakat ni terlama lah. Paling lama lah dalam sejarah. Kan? And you guys have been very great. Kita cakap dalam WhatsApp lah banyak kan. Okay. So, I said nicknames. Now I know your nicknames, you know. Jeman ada Jeman. Jeman tak mai. Saya tak nampak Jeman lama juga. Okay, internet, I understand. Okay, ada yang bekerja, support keluarga. I really understand that too. Okay. And I really enjoyed lah siapa yang boleh hantar masa tu. This kind of getting to know. Tak ada markah pun, but I really appreciate lah ada. Art sent me something, you know, I know Art, you know, since ICEGE. Okay. And then I introduce you with standards. Okay, ini yang standard yang duk cakap ni kata standards
for educational and psychological testing. Then they translate this in Espanol. So, si habla español, como vámonos. Okay, so basically standards ni basically guidelines lah, guideline dalam testing. Like I told you, dekat US, testing ni dah macam kilang industry. Okay, semua banyak testing companies dah jadi kilang-kilang lah. Okay, sebab dia macam ada operation, ada produk yang akan dikeluarkan, jadi adalah macam undang-undang. So standards is basically a law. Okay, code of practice kita kata. Okay, sebabnya banyak lawsuits and everything, ada test taker yang rasa dirinya tertekan ataupun ada kena bayar testing company buat salah ataupun just misconduct ataupun conduct exam tak betul, so they can lawsuit, they can file a lawsuit. Okay, kat Malaysia ni belum lagi lah tahap tu. Kalau ada, I think banyak juga sama menyamai. Okay, sebab testing ni. So it's really great. It's really big thing, testing. I think kita jumpa test every single day of our life. Even our life is a test. Okay, tu kalau nak ceramah bab tu lagi panjang lah kan. Okay, but then we move along and then I showed you several handbook. And this handbook, again, you can get it for free. Rugilah kalau tak download. Harga dia $1,000, $100. Okay, so no, you got it for free. And now we have second edition dah ada 2016. Yang ni 2006 still lagi relevant. Ni 2016 second edition. Okay, it's more technical, tapi siapa yang later, sooner or later, siapa yang berkecimpung dalam bidang testing ni ke, ataupun nak buat PhD ke dalam bidang testing, ya Jannah nak buat PhD kan? Kan, so mungkin boleh go through lagi lah in detail this books. Ingat tak lagi soalan ni first class kita tanya. So now do you understand what I mean? Bila I'm asking this, dah lepas kelas kita berapa bulan ni? Okay. Amin Jannah. Okay. Jadi berapa bulan yang lepas ni kita tengok pasal testing je, nak buat soalan je pun. Okay. Kalau soalan macam ni lah, macam mana kat student? Agak-agak. Okay. Of course, ini just argue with your brain. Tapi in terms of test development, this is a really bad question lah. Bad item. Okay. Bad distractor, bad options. Kan. Sebabnya it's too subjective. Okay. Oh, accept all answers. Yang tu lagi lah. Kalau macam tu ke, hidup senang lah. Semuanya boleh. Lepas tu semua boleh buat justification sendiri. Okay, I kata benda dia rendah. Yeah, because the quality itself, kalau macam ni, kita nak ukur apa basically. Okay. Yeah, okay. Then what do you think about the answer scheme? Sebabnya should we really accept all answers? Kalau macam tu, macam mana kita really nak? Tujuan test ni basically kita nak nak compete with each other. Okay. You guys are competing with each other in a way, although that's what we don't really want to focus on competition, but at the end, to be honest, life is about a race. Kan? Three idiots selalu cakap, life is not a race, but sadly true, it is. Semuanya kena berusaha kuat, masing-masing berusaha nak menjadi lebih baik. Okay, you are racing with your older self juga. Okay, ya Mimi. Betul tu Mimi. Okay, thank you Mimi. And then we talk about this picture, macam mana kita punya sistem pendidikan ni sangatlah tak fair. Dia kata hidup ni pun tak fair juga. Ada yang kaya, ada yang miskin. And testing is doing it, making it worse. Okay, so yeah. Semua orang genius, Albert Einstein kata. Tapi dia bolehlah cakap kan, IQ dia berapa? Okay. Berapa standard deviation above the mean? Okay. And then this is where I come from, UNCG. Okay, if you look at this link, ada gambar, that's my face graduating. So funny. I really hate that picture. Tapi tak apalah. I'm very proud to share. And I'm from School of Education, UNCG. I did my PhD there in North Carolina.
kat situ memang memang specialize lah, satu faculty tu memang fokus untuk test. And you know, bila kita buat test untuk cari makan, we really have to, you know, to go with the test. And now they're trying to personalize the education. Dia kata test ni kita boleh adapt, kita boleh decide what, yeah, because nowadays kalau kita tak buat macam tu, universiti tutup lah. Okay, sekarang ni banyak online courses and everything, a lot of online tests, you know, bercambah online testing platform. Okay, semuanya offer a lot of, you know, good possibilities. Okay, so but at the end, who's the most important thing is the test taker, the students, you guys. Okay, in the context of tomorrow, you guys lah, because you guys are test taker. Tapi bila you guys masuk kerja, you guys are you are the one who's offering the test. Okay, so your students are the most important thing. I mean, element. Okay. So we talk about, okay, masa intro we talk about all this apa definition je lah. Okay. Kita tengok mental measurement, kita tengok physical measurement, kita ukur beras, kita ukur apa panas. Okay. Apa maksud measurement? Measurement, basically you want to give numbers or grades. That is measurement you want to assign. Okay, Izzat dapat number ni. Apa? Ghazali dapat number ni. Zul dapat number ni. Okay. Syakir bukan group A kan? Siapa? Hikmah, Ayuni, Intan. Okay. Dapat berapa. So, kita letak nombor ataupun kita grade. Okay. We are assigning scores kepada sesuatu benda. Kalau kepada beras, berapa kilo, okay, berapa cupak. Okay. Dan kita tahu kata kita ada manusia dan item saling berhubung. Okay. It's like a two-way measurement, two-way direction, jalan dua hala. Maksudnya ada interaksi manusia, person property dengan ciri-ciri item. Okay. Dan kita kata test tu ialah hanyalah alat. Assessment ni lebih besar, tapi ada setengah orang dia kaitkan dia samakan test dengan assessment. And evaluation is bigger sebab evaluation banyak pakai subjectivity. Okay, kita nak tengok merit, kita nak tengok value, berbaloi tak kita bagi duit ni untuk certain projek, ataupun adakah keseluruhan program ni perlu diteruskan. Okay, adakah keseluruhan program Bachelor of Education dan UUM ni perlu diteruskan. Okay, berbaloi ke tak, adalah program evaluation whatsoever. Here we see the physical measurement. Kita benda yang kita boleh nampak, berat, tinggi. Okay, kita still boleh nampak berat. Okay, small, big and everything. Tinggi masih boleh tengok, okay, kita ada standard, ini rendah, ini tinggi. Okay, dan kita guna alat lah untuk ukur dia. Kalau yang ni, kalau alat ni, kalau cawan ni kecil, kita rasa macam beras tu banyak lah. Kalau mangkuk ni besar, kita rasa beras tu sikit. Okay, mungkin mangkuk ni mewakili ujian yang susah. Okay. And we also feel the pain. The pain, bila kita cakap pasal pain ni, kita dah start ukur mental measurement lah. Benda yang kita tak boleh ukur. Macam mana kita nak tahu kata kita sakit, kita menjerit, kita nangis. Okay. Kita adalah nampak kaki bengkak. Okay. Those are the things. Okay. So benda yang kita tak boleh nak ukur. Dan kat sini kita kata pasir tu sebagai alat ataupun ujian. Kalau pasir tu panas sangat, orang yang tahan panas, orang yang tahan sakit pun akan menjerit. Ataupun kalau dia ukur masa pagi, pasir tu tak panas lagi. Okay, macam pukul 6 pagi misalnya nak buat kuis. Okay. Ada penat macam tu kan. Okay, but you have to understand that kita nak try, make sure benda tu standardized, semua orang dapat yang sama lah. Okay, back to this. Okay, so this is a mental measurement. Ini all the definitions whatsoever, ada dia punya translation lagi. Okay, and I just simplify tadi. Ini yang buku lah. Okay. At some point you have to understand the meaning rather than just simply blindly memorizing untuk lebih senang faham. Okay.
Kemudian kita masuk users, purposes, types of assessment. I have to tell you, soalan kuis esok banyak bab ni. Okay. So, okay. Yang ni kita dah tengok apa kegunaan dia, apa tujuan soal, apa tujuan suatu pentaksiran, apa jenis-jenis pentaksiran atau ujian. Okay. Dan kita tengok, okay. Ada yang kata, okay, bergantung bila kita kata tujuan, bergantung atau penggunaan, kita boleh bahagi kepada ujian yang dibuat dalam bilik darjah ataupun yang dibuat oleh cikgu sendiri yang mengajar ataupun ujian yang skala besar. Okay. Kalau esok kuis kita tu basically agak skala besar lah sebabnya, tapi ujian tu dibuat oleh saya dengan Dr. Kanagis lah. Okay. Cuma dia lebih standardized lah. Okay. Macam exam, final exam. Okay. Macam presentation semua tu kita boleh kata itu classroom ataupun pentaksiran dalam bilik darjah lah. Okay. Atau dalam kelas kita. Ada pula jenis-jenis assessment ni kan, ujian rujukan norma. Bila kita kata norm ni kita nak compare manusia seorang dengan seorang yang lain. Okay, kriteria kita ada satu kriteria lah yang kita nak kena capai untuk masuk, make sure kata kita memang ada skill ataupun keupayaan tertentu berdasarkan kriteria yang dibagi. Formative summative ni anda kata formative ni masa yang kita duk improve tu, itu ialah formative. Summative ni at the end. Okay, final exam, benda yang dah produk kita. A lot of debate formative dengan summative, and yeah, just you know that formative is actually to keep improving. You have the chance. Macam presentation kan, saya tak bagi markah masa first lagi hantar slide draft, tapi kemudian saya bagi at the end when you the one that you send on Padlet tu lah yang akan di-grade. Okay, itu formative lah. Okay, summative tu basically quiz esok. Summative you don't have a chance to improve. Actually our quiz dalam kelas kita summative, formative juga sebab hari tu dah bagi kan guna class marker. Masa tu basically dah bagi sikit. Cuma masa tu cuma nak bagi guna saja, nak bagi ada feel guna class marker tu. Online testing platform tu kan. Okay. In a way it's formative lah juga, tapi bila kita guna sekali saja, masa tu memang tak ada markah pun. Okay. Itu memang penggunaan. Okay. Tapi yang quiz kita ni lebih kepada final exam memang summative. That's confirmed. Okay, benda yang kita nak buat rumusan akhir basically. Okay, school based assessment banyak debate, so you have to stick to what you believe. Okay. Tambah-tambah dengan pentaksiran bilik darjah ni semuanya formatif. Okay, ada yang kata formatif tu tak boleh nak bagi markah, ada yang kata boleh bagi markah. So it's a lot of debate dekat scholars pun memang banyak debate. Okay, so stick the definition apa yang you guys believe and then explain from that. Okay, school based assessment. Okay, yang ni I think group siapa yang bentang school based assessment. Masa tu I think group hikmah Intan dengan Amirah kan bentang. Diorang bentang lah, ada pentaksiran, all this kind pentaksiran. Lepas tu authentic alternative, maksudnya 21st century punya assessment. Itu group Atikah, group siapa? Jannah, okay. Group siapa lagi? Sah, okay. Okay, Farah kata lepas jawab kuis esok, lepas habis jawab markah terus keluar ke ataupun kami tak boleh tahu lagi. Saya set lepas pukul 5 minit boleh dapat tahu markah. Boleh, saya tak mau. Benda tu macam kalau dah study, buat elok-elok 1.5 jam tu, fokus, tidur cukup, boleh balik relate dengan apa yang kita dah belajar, insyaAllah lah. At least of course you have to study juga lah. Okay? Okay Farah. Okay. So, ways of testing ni banyak lah. Paper pencil, classroom based. Sekarang ni ada macam-macam avatar. Ada avatar ya. Avatar tu macam Android lah basically kan. Ada robot bercakap dengan kita. Macam Siri. Hi Siri, I love you Siri. Okay, dia pun jawab. So yeah, we can test using avatar tu. Okay, so many ways of testing now. Ni komponen yang Hikmah, Intan, Amirah bincang kan. Ada pusat kalau UPSR memang lembaga peperiksaan yang kawal,
Ada classroom assessment, pentadsiran bilik darjah. Anak saya sepanjang PKP ni dia buat pentadsiran bilik darjah, penat. Susah nak apa. Dengan dia lagi kita yang stres. Okay, mak bapak yang stres, anak relax. Okay, PAJSK ni, sukan ke kurikulum ni, tengoklah apa jenis, kadang-kadang based on satu-satu apa komponen ni, kita boleh relate dengan banyak jenis pentadsiran. Okay, saya beritahu. Psikometrik, nak tengok psikologi dia, okay, nak tengok dia punya personality, okay, nanti besar nak jadi apa, okay. Semua ni guru yang kena buat kecuali pentadsiran pusat. Jadi nanti masuk sekolah, insyaAllah, jika dapat masuk sekolah, cikgu memang banyak kerja dan cikgu memang kena kreatif. Okay. Ya, itu lembaga perpustakaan. Okay, yang ni buku, kita dah tengok ni. Buku ni pun saya dah bagi, kan. Inilah formative, summative-nya. Okay. Adalah semua benda yang kita kata tadi. Okay. Ini yang kita kata masa yang saya share. Ada satu malam tu saya share, saya tengok Facebook. Kawan saya, dia share benda ni dekat Florida. Anak dia kat Florida. Orang Malaysia. Anak dia dapat ni lah, dapat report card macam ni kan dalam kertas ni. Dia potong dengan pembaris. Lepas tu kat sini saya tanya, apa jenis assessment ni? Masing-masing jawab and everything, and bila kita analisis balik, boleh jadi formative, boleh jadi formative lagi, boleh jadi summative, boleh menyumbang kepada summative. Okay? Sebab ini ni markah mid-year assessment dia. Okay? Boleh jadi kriteria, sebabnya dia ada kriteria student kena skor 65% dan ke atas. Lepas tu kalau tak lepas juga, dia orang kena buat alternative assessment. Mungkinlah tak boleh buat test biasa, kena memang membaca one to one ataupun kena buat portfolio untuk membaca, nak tunjuk kata apa tiap hari dia baca. Macam nilam tu basically alternative assessment lah juga. Pernah buat nilam? Siapa pernah buat nilam? Maksudnya baca buku cerita. Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. That's really nice. Awesome. So everybody knows nilam, kan? So ini macam kalau dia tak boleh baca, dia buat nilam. Maksudnya, dan siapa dah baca paling banyak ataupun siapa paling rajin menulis dalam buku nilam tu, betul ke dia membaca? Anyway, dia baca lah kalau dia rajin menulis dalam tu, kan? Sebab dia nak baca tu pun dia nak kena cari sinopsis whatsoever. Padahal tulis je. Yelah, tapi bila tulis tu, kononnya kita husnuzon ataupun bersangka baik bila dia tulis, dia kena baca lah. Anyway, kan, cuma dia tak baca betul-betul mendalami lah buku cerita yang betul-betul yang dia kata dia baca tu. Okay, tapi siapa rajin menulis, dia assume lah kata okay, boleh, memang hebat. Oh, Cik Nas baca, bagus Nas. Okay. Ni grup B jawab. Dia kata ini criterion reference test. Boleh? Kan? Ini dia punya justification lah. Ini Fitria kalau kenal. Okay. And basically, this is what I really want to focus. Okay. Esok saya akan bagi satu situasi dan saya akan tanya, adakah ini formative ke? Adakah ini basically summative ke? Adakah ini criteria reference ke? Adakah ini alternative ke? Basically lah macam tu lah lebih kurang. Okay. Okay. Tapi apa-apa pun, macam-macam mana ujian apa jenis, segala jenis lah. Kan? Kita kena tengok tujuan. Macam ni kita nak guna test kita tu lah. Okay. Kita tengok konten balik lah. Kalau kita tujuan kita nak ukur satu topik untuk jangka masa tertentu, kita gunalah. Okay. Ujian formatif atau kriteria reference. Okay. Sebenarnya dekat US saya jarang lah dengar, okay, kita nak buat criteria test, kita nak buat norm test. Kita tahulah benda tu test begitu. Kita nak buat ujian formatif, kita nak buat summative. Dia jarang nak label lah. Okay. Cumanya kita banyak apply. Okay. Nak improve? Okay, this is how you improve. Kita tak payahlah label formative ke summative ke whatsoever. Okay, but some part we have, in some parts maybe we have to label supaya untuk orang faham lah itu okay, you are doing formative. Okay, tapi apa-apa pun, apa tujuan ujian tu? Kita nak ukur apa? Kita nak ukur dia punya Malaysian University English Test je ke, ataupun kita nak ukur cara dia berfungsi
dalam jabatan. Okay, mungkinlah boleh ada kriteria validity sikit. Maksudnya kalau dia muat dia tinggi, dia punya job performance nanti bagus. So dia boleh naik pangkat sebab dia boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Okay, cumanya adakah itu terlalu muat? Dulu mungkin tak, sekarang mungkin ya. Okay. So whatever it is, you as a teachers, I think these are all important values that you have to really, have as a teacher. Kalau tak ada ni, I think you cannot be teachers. You really cannot handle students and you're gonna be destructive lah kepada diri anda dan kepada diri pelajar anda. Okay. Kemudian kita kata, okay, kita dah ada purpose, sekarang ni apa hasil pembelajaran kita? Kan kita tengok macam mana objektif pengajaran, hasil pembelajaran. Basically benda ni lah, apa konten kita lah. Apa yang kita nak capai, objektif. Apa hasil pembelajaran kita. Okay. Kemudian kita dah tengok lah kognitif, Bloom taxonomy, effective psychomotor. Masa buat game, I think you did all this. You have to think, right? Ni kognitif apa, ni level apa, ni efektif, okay, domain apa, okay, level apa. And then kita kata yang pentingnya, kita cakap pasal constructive alignment dah. Basically constructive alignment ni bila buat RPH nanti, rancangan pengajaran harian, basically you are doing constructive alignment lah. Kita buat topik apa, aktiviti apa, bahan apa kita nak guna, apa assessment yang kita nak buat. So benda tu sejajar lah. Okay. So ini kepentingan lah. Kepentingan kenapa kita ada objektif pengajaran. Semua masing-masing. Dan basically to sum up, objektif pengajaran sangat penting. Supaya you know what you're going to do. You know what materials you're going to use. Okay. Bahan apa nak guna. Ini checklist. Okay. Hasil pembelajaran saya boleh diukur tak? Ke macam hanya guna perkataan tahu, faham? Benda-benda yang so abstract. Okay, sebabnya kita lebih guna behaviorism. Kita tak guna humanistic kan. Enjoy the view. Enjoy tu semua orang, macam-macam orang cara dia enjoy cara lain kan. So kita nak benda yang yang boleh dilihat dari segi tingkah laku. Kalau enjoy, dia duduk saja pun dia enjoy. Dia baca Quran dia enjoy. Dia dengar muzik dia enjoy. Dia tengok cerita Korea dia enjoy. Okay. So it's really really subjective and we try to reduce that scope. Benda yang boleh lihat supaya ada tunjuk kemahiran. Ini checklist lah. Dan ini dalam bahasa Malaysia. Dan kita tengok 3 ni, CAP ni kan. Dan CAP ni makin lama makin susah lah. Kalau kita kata kita dah buat C4, so bila kita kata kita buat C4 tu apa? C4 siapa tahu C4? Bloom taxonomy C4. C4 apa dia? Apa level C4? Cepat. Okey, apa level efektif? Efektif 1 apa? A1. Okey, time to go back lah. Lagi nak tunjuk juga kan ni. C4 menganalisa, analyze. Okey, A1 menerima, receiving phenomena, menerima fenomena. Basically dia dengar, macam ni you guys dengar, you are receiving lah. And you guys think guna perasaan, aku nak jadi cikgu macam mana ni. Okay, so it's receiving anyway. Cuma I really cannot ukur kecuali you guys put it on paper lah. Okay. Perception. Yang buat item analysis sekarang ni tengah masing-masing sibuk tengah buat item analysis. Kat mana you guys buat? Guided response ke mechanism? So antara P4, P3, P5. Yang mana satu? Okay. Tengok balik. My educator ni, I really kind of like encourage you to ni app lah, app UTLC. Dia adalah benda ni. So you just click, bukan click, tulis je verb apa yang rasa nak guna untuk tulis learning outcome. Dia akan keluar lah, okay, yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. So you decide, betul ke nak ukur semua ataupun hanya nak ukur C saja. Tak semestinya you ukur semua. Okay. Selalunya dalam test memang kita hanya fokus kepada kognitif lah. Efektif dengan psikomotor ni susah lah, kecuali memang benda tu macam driving test ya, we can ukur psikomotor. Okay, efektif sikit lah kalau dia macam nak tengok dia ni panic driver ke road rage ke kan, jenis suka bagi lampu kat orang kan. Okay, itu boleh buat orang marah. Okay, boleh gaduh tu. Okay, so pemandu kena ada efektif yang tinggi jugalah. Okay, so siapa nak jadi pemandu tak saya kira salah, transporter. It's really awesome job zaman sekarang. Sekarang Grab lah kan, transporter, Uber, apa lagi, My Car kalau kat Malaysia kan.
Okay, constructive alignment. Kita cakap pasal, bukan kita cakap lah. Dia apa? Dia ni, siapa ni? Siapa dia? Saya rasa yang constructive alignment ni grup Azhar, grup Farah, grup Miza yang buat. Kan? Betul? Masa ni, bab ni memang grup Azhar, grup Miza, grup Farah. Buat kan? Ni Biggs. John Biggs. Kan? Dia kata, kita kena apa kita punya tujuan. Itu kita punya objektif pengajaran lah. Okay, apa pengalaman yang akan diberi masa dalam bila kita berdasarkan tujuan yang kita nak capai tu. So, aktiviti-aktiviti teaching and learning kita lah dalam kelas. Kita nak buat game ke, kita nak buat presentation ke, kita nak main role play ke. Okay, how can these education experiences be effectively organized? Kena organize lah. Maksudnya sequence juga lah, still lagi teaching and learning activities. And how can we determine whether these purposes are being attained? Macam mana kita nak tahu apa yang kita cadang tu tercapai berdasarkan pengalaman ataupun aktiviti yang kita buat. Kita kena bagi feedback, kita bagi test, kita bagi latihan, homework. Even homework is a test. Okay, dulu masa saya PhD lagi ada homework. Okay, kat sini bila saya cakap, saya buat homework. Dia bergelak. Dah jam berapa? Kita PhD. Okay. So yeah. Ini paling basic constructive alignment ni. Okay. Apa standard pembelajaran, apa aktiviti, apa pentaksiran. Ini ni darjah berapa ni? Darjah 2. Sains. Paling simple. Okay, dalam slide saya pun ada saya buat kan. Untuk peringkat universiti. Okay, and Azhar punya group pun dah buat. Ada tunjuk contoh. Buat sejarah ke tak salah. Azhar, Miza dengan Farah kan. Okay. So, masuk statistik sikit. Yes, Azhar. Awesome. That slides. Group Azhar, Miza punya dengan Farah punya slide. Nice. Okay. No, everybody's nice. Of course, because I check kalau saya kata kalau saya kata satu kumpulan punya slide saja yang bagus, maksudnya yang lain tu saya tak check. Tak ada. Saya check semua satu slide setiap ejaan kalau boleh. You know how cerewet I am. So, okay. But I really check and I can tell that, yeah, you guys really, work hard on your presentation. Basic stats and measurement. Yang ini hanya pasal statistik saja sekali ni. Yang kita nak, masa kita mula-mula buat tu, kita just fokus statistik. Kita tengok benda-benda macam ni. Kita kata statistik tu ialah data. Okay, data kita bila kita kata variable ni kita cakap pasal score, pasal item kan, dalam kita punya ujian lah bila kita cakap dia bukan macam research. Research ada macam-macam lagi kan, self esteem, locus kawalan dalam motivasi. Okay, tapi bila kita, yang tu pun kita tengok juga, cuma bila kita dalam kelas pentaksiran ni kita banyak kepada variable ni basically score lah, score ujian. Score pun ada dichotomous, polytomous, all those kind of stuff. Okay, and then kemudian bila kita kata data kita ni, kita boleh tengok dari segi dia punya titik tengah, center taburan center, tengah. Yang kan kita boleh tengok tengah dia, kita boleh tengok macam mana dia at the center, dan macam mana kita boleh tengok serakan dia, spread dia. So kita guna all these statistics lah. Okay, and then kita mention pasal correlation sikit. Correlation ni you guys buat masa item total correlation tu, that's a correlation basically. Macam mana satu item berhubung kait dengan keseluruhan item dalam satu ujian yang sama. Okay. So it's correlation. Kita kata correlation ni ialah statistik untuk mengukur hubungan. Ini standard of distribution lah. Okay. Kita kata kita guna mode, median, mean. Okay. Apa pros and cons dia, okay? Dia guna adakah dia dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim, okay? Outliers, remember outliers? Yang ni spread kan, range semua ni, adakah mereka bukan mereka, adakah nilai-nilai ni dipengaruhi oleh outliers ataupun extreme scores ni. Okay, so standard deviation, variance ya. Okay, sebab apa standard deviation? Sebabnya dia dasar daripada mean. Okay, mean kalau seorang dah affect semua,
dia akan affect satu data lah. Contohnya kalau kita kata mean apa pendapatan, lepas tu kita masuk apa gaji Bill Gates dalam kita punya data, kan? Mestilah dia tertarik lah. Kita punya tu kita rasa macam oh semua orang kaya, padahal kita tarik, kita guna nilai ekstrim Bill Gates tu, kita masukkan gaji dia dalam kita punya data. Okey, jadi tidak menunjukkan sangatlah kalau kita masuk nilai-nilai ekstrim ni. Okay. Nilai ekstrim tu apa? Again? Apa maksud nilai ekstrim? Anybody? Outliers. Okay. Benda yang macam seorang-seorang dia lah, pelik. Boleh? Apa maksud nilai ekstrim? Anybody, can you type please? Outliers. Outliers lah, type outliers. Siapa boleh type outliers? Help me please, so that I know I'm talking to somebody. Ada tak? Okay, thank you Art. Thank you. Okay, yes. Thank you Mimi. Yeah. Nilai ekstrim tu apa? Outliers. Okay. Okay, shape. Kita tengoklah. Ada yang sama kan? Ada yang memang normal lah basically. Yang low dengan high, cermin lah. Kita boleh reflect. Okay, ada yang skewed. Okay. Ada yang positively skewed. Ada yang negatively skewed. Terlalu ramai yang dapat markah low. Terlalu ramai yang dapat markah tinggi. Ada yang unimodal. Unimodal tu maksudnya satu je lah. Dia punya peak dia. Kan kalau kita buat apa? Sekejap. Kita option. Pen. Ada yang satu mode lah. Unimodal ni satu mode. Ada yang bimodal. Ada yang banyak mode. Maksudnya 3 mode. Maksudnya ada 3 titik tinggi dia. Okay. Yang kita tengok ni, basically this is kita kata student kita dalam kelas kita assume normal. Majority di tengah-tengah. Yang lain tu ada yang sikit lah yang paling pandai, ada yang kurang. Okay. Ikut keupayaan masing-masing lah, ikut trait apalah. Kadang-kadang trait emosi dia tinggi, kecerdasan emosi dia tinggi, tapi IQ dia mungkin rendah. Okay. Okay, itu ialah taburan lah. Okay, ini kita guna pelbagai lah. Ini diguna standard deviation, Z-score, T-score. Okay. Correlation tadi kita kata, kita ukur hubungan. Dan kita boleh tengok dari segi arah dia, direction dia ataupun kekuatan dia. Kalau direction dia maksudnya ada negatif ke positif. Kan? Kalau kekuatan dia maksudnya dekat dengan satu ke jauh dengan satu. Dekat dengan kosong. Okay. Ini kita katalah. And you guys looking at this dalam item analysis. And correlation jangan risau. Tak. Apa? I'm just touching base. I'm just explaining to you. And by the way, apa yang kita wrap up ni, okay, I'm just saying the whole thing. Okay, ada yang kadang-kadang I stress a little bit, means mungkin ada related dengan quiz, tapi I'm just telling you the whole process. Tak semestinya esok tu masuk quiz whatsoever, okay? So you cannot study these slides only. This one just to pick up, oh okay, kita buat benda ni dalam kelas. Okay. Okay, just nak refresh, okay? Okay, kita tengok ni ada yang negatif, ini direction dia negatif lah. Okay. Maksudnya satu naik, satu turun. So negatif. Tapi hubungan dia kuat dekat dengan 1, 0.76. Okay, ini lemah tapi positif. Ini negatif tapi sederhana. Lebih kepada kuat lah 0.62. Ini strong. Okay. 0.81. Weak, lemah. And then macam-macam jenis lah kita kata. Tapi basically semua ni kita guna Pearson je pun. Cuma nama-nama ringkas lah. Depends on apa jenis variable kita guna. Kalau variable kita dichotomous dan kita nak hubung kait dia dengan variable y yang continuous, kita guna point by serial. Okay. So yang ni just to wrap up. Oh okay, correlations ada apa jenis-jenis dia. Okay. And don't worry too much about correlation. Ini pun sama, again nak kata hubungan dia dengan direction, arah dia, direction dia, positif ke negatif. Okay. Dan kita masuk basic stats. Lepas tu yang basic stats first kita dah buat statistical concept. Kemudian kita cakap pasal trait continuum.
ataupun skala pengukuran, kan? Dan kita kata okey, kalau kita boleh lukis lah line dekat kepala kita ni, masing-masing ada trait masing-masing. Ada yang kreatif, kan? Kita boleh lukis untuk ciri kreativiti, kat mana kita, kan? Hedonism, yang suka kepada perkara material dan hiburan, okey? Kat mana kita, kan? Kita kata ada low, medium, high, kecenderungan mengambil risiko. Okay, maybe I'm here. Yeah, right. Exercise. Okay. So, types of measurement scale. Lepas tu kita dah kata, okay, kita dah ada satu continuum ataupun ni lah, line. Kita kata kita ada skala lah. Skala yang nominal, interval, ordinal, ratio. Dan kalau dalam pendidikan selalunya kita guna interval lah. Sebabnya kita kata kita nak ada beza yang sama. Maksudnya kita boleh tambah tolak bahagi darab. Maksudnya kalau kita kata strongly disagree sama jauh, strongly disagree kepada disagree sama jauh dengan disagree ke agree. Okay. Ataupun bila kita kata 10 dengan 20, jarak dia sama dengan 10, 20 dengan 30. Okay, itu interval. Dan dia tak ada absolute zero. Ratio ada. Maksudnya absolute zero ni ada titik kosong. Maksudnya kalau kita guna takat beku kosong, itu bukan absolute zero. Takat beku kosong bukan ketiadaan suhu. Bila kita kata kosong darjah Celsius, itu ialah takat beku. Jadi ia ialah interval scales. Okay, yang ni pun kita dah try dalam test kan, dalam online platform tu kan. I give you macam situasi, ada tanya, okay, ini skala apa? Nominal, interval, ordinal, ratio. Okay, nominal ni kalau kita nak kata, okay, dia tak ada quantitative value, dia cuma nak label saja. Perempuan, lelaki. Kalau perempuan 2 kita label, lelaki kita label 1, it doesn't mean that 2 lebih besar daripada 1. Hanyalah setakat labeling. Okay. Okay, dan kita kata semua yang kita buat ni, kita nak tengok kualiti dia. Kita dah tengok trait semua-semua, kita nak tengok kualiti pengukuran yang kita buat lah. Kita ada, kan? Kita guna apa pun nak ukur kita punya trait level ni, yang pentingnya pengukuran kita kena berkualiti. Maksudnya, kita discuss dari segi error. Berapa banyak error, okay, dalam kita punya pengukuran. Okay, kalau dia tak sama dengan skor yang kita harapkan atau skor yang kita sebenarnya, kalau kita memang high, tiba-tiba kita dapat low, itu banyak error lah tu. Okay, dan bila kita cakap error, kita cakap pasal reliability. Error dengan reliability benda yang sama, cuma error ni kita tak cakap lah benda yang terbalik lah daripada reliability. Kita tak cakap lah pakcik, skor anak pakcik ada error. Kita cakap kita punya skor ujian reliability-nya 0.89. Sangat hebat lah. Okay, so kita nak kata how close do we expect our measure of the trait to be to the person's actual trait level. Yang tadi kata kalau sepatutnya saya tinggi, tiba-tiba bila saya jawab ujian tu markah saya rendah. Mungkin ujian tu confusing, test administration problem, saya ada masalah masa hari tu, masalah psikologi, masalah emosi, whatsoever. Okay. Jadi measurement dengan reliability ni sangat berkait rapat. Validity ni, yang ni paling basic lah. To what extent, tahap sejauh mana benda yang kita dapat tu, skor yang kita dapat tu bagi interpretasi sebenar tentang kita punya trait. Okay. Dan bila kita buat keputusan terhadap seseorang manusia tu, kita buat keputusan berdasarkan yang kita nak. Bukan sebab yang kita tiba-tiba decide nak buat. Okay, itu validity. Dulu validity hanya cakap sejauh mana test itu mengukur apa yang kita nak ukur. Full stop. Itu validity yang lama. Kita dah lebih kepada kegunaan skor. Adakah betul interpretasi yang kita buat? Kita kata tadi properties of scores and not instrument. So kita tak katalah valid test. Walaupun ada juga yang kata valid test. Valid test boleh guna kalau kita nak cakap pasal content validity ataupun bila kita cakap pasal bukti tentang kandungan. Okey, kita boleh cakap okey test ni valid. Boleh. Tapi bila kita cakap keseluruhan, kita cakap score test ni valid. Score test ni reliable. It is the properties of scores. Okey, ni dah recap lah semua. Okey, basically apa yang kita buat. So daripada statistical concept kepada kat mana kita, kan, dan skala apa yang kita guna dalam pengukuran dan macam mana kita nak menentukan kualiti pengukuran kita. Lepas tu kita cakap pasal item. Nak rehat tak?
Take a break. 2 minit. Nas boleh nyanyi sikit? Okay, 2 minit, okay? Kita nak sekarang 9.34 you guys, 9.36. 37 kita start balik. Boleh? Pergi minum air sikit ke? Nas, mana Nas? Nyanyilah sikit. Nas kalau suruh memang malu. AJ suruh nyanyi tu. AJ suruh test mic. Okay, I'm back. Nas tak nyanyi Okay. Dia pasang speaker kuat-kuat tu kot just in case Nas nak nyanyi. Okay, never mind. Tak apa. Nanti Nas tu dia kena apa? Dia kena spontaneous kan? Dia tak boleh nak suruh-suruh. Okay. Okay, sambung Boleh? Sambung. Thank you Atika. Thank you Nurin. Okay. Lepas tu kita masuk bab item. Ada tak siapa buat item? Group mana buat apa pasal apa format, item format? Tak salah saya. Oh, okay. So, betul lah. Masa ni kita cakap pasal item format, proses pembentukan proses pembinaan ujian. Okay, masa ni grup Zul, Izzat, Azman ada buat. Kemudian Ayuni dengan Ayla ada buat. Memang Ayuni dengan Ayla buat banyak lah kan masa tu bincang pasal jenis cara-cara nak menulis item. Okay, grup Zul, Izzat dengan Azman lebih kepada proses keseluruhan sekali dengan table of specification semua. Okay, itu. So kita kata masa kalau slide saya bincang dulu jenis item apa. Okay, kemudian kita bincang the whole process of instrument development. Tapi masa tu kita start dengan group Izzat dulu. Zul dengan Azman. Okay, proses pembinaan item. Okay, instrument development ni ujian lah. Proses pembinaan ujian keseluruhannya. Daripada mula plan sampailah kepada kita dah score dan analyse. Okay, kemudian kita bincang sikit characteristics of good instrument. This one just one slide tapi memang relate to every part of yang kita bincang lah. Validity, reliability semua tu. Okay, scoring response kita kata kita
Ada dichotomous, polytomous, lepas tu kita bincang pasal rubrics. Ada 2 jenis yang selalu kita guna, analytic, holistic. Okay, tahu sikit apa itu ciri-ciri setiap analytic, holistic ni. Lepas tu ciri-ciri item ataupun sifat-sifat item. Kita cakap pasal difficulty, index, discrimination. Memang sekarang tengah-tengah sibuk buat item analysis, memang kena tengok dulu item properties lah. Okay. So yang ni kita group Izzat, Zul dengan Azmanya tentang. Lepas tu kita kata item format kan ada objektif. Kita boleh pecah macam-macam. Ada objektif, subjektif, ada open-ended, close-ended, ada performance-based, ada yang memang traditional. Maksudnya performance ni benda yang dia kena perform lah. Dia kena tunjuk skill, kemahiran dia. Okay, dan sekarang ni kita, kalau kat universiti dia sebut tengah cakap alternative assessment. Okay, ada yang ni pun sah dengan Atikah dengan Amirah ke? Kan dah bentang kan? Sah Atikah dengan Jannah ke Amirah? Sah Atikah dengan Jannah. Yang bentang yang detail ya Atikah. Okey, bentang pasal alternative assessment, pentaksiran abad ke-21 guna pentaksiran autentik. Performance based tu basically autentik lah. Cuma adalah yang argue lagi autentik tu maksudnya menggunakan data yang sebenar, pelajar guna. Okay, kalau basically item analysis you guys tu that's authentic lah in a way. Game tu basically yang tu authentic sebab yang tu you tak ada masalah apa, you just have to apply it to real world. Yang tu pun dah ke arah alternative assessment dah. Okay, performance tu you guys have to perform. Kan, bukannya jawab quiz saja. Quiz tu just kefahaman knowledge apa yang you guys really faham. But knowledge is also equally important dengan performance. Sebabnya kita kena ada ilmu dulu baru boleh perform. Ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Faham kan? Okay. Benda macam tu lah. Okay, and then sekarang kita cakap pasal technology enhance. Sebab bila kita guna computer based test, kita boleh buat daripada yang traditional multiple choice sampailah kepada simulasi. Kita boleh suruh pilot buat simulation macam mana nak kawal airplane masa kecemasan dalam komputer. Kita boleh suruh doktor buat simulasi macam nak buat pembedahan. Diagnostik ubat apa nak bagi, semua ada. Okay, so and then ada yang kalau dalam kajian ke penyelidikan kita guna rating scale. Setuju tak setuju? Kan? Personality test semua tu. Jenis-jenis item lah tu. Okay. Yang kita bincang selalu objektif dengan subjektif. Objektif ni esok lah. Basically ada multiple choice. Objektif ni semua esok soalan quiz. Ada multiple choice. Kadang-kadang kita panggil select response. Maksudnya dia select. Dia tak payah nak construct ataupun bina respon dia. Dia hanya pilih saja daripada pilihan jawapan yang dia beri. Fill in the blank. Fill in the blank with specific answer. Maksudnya dalam satu dunia tu ada satu saja jawapan. Walaupun jawapan tak diberi, tapi dia kena bagi tahu jawapan tu dengan bentuk bertulis lah, dengan isi tempat kosong. Okay. Multiple correct responses. Satu soalan ada 2 jawapan yang betul ataupun select all answers. Okay. Kalau multiple correct responses, kalau yang tradisional kita kata aneka gabungan tu. 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 3. Semua di atas. Okay. COVID assignment tu, yes. That's really good. COVID assignment yang 2 tu. Video kritik tu dengan reflection. Itu memang alternative assessment. You are criticizing or issues relate dengan konsep-konsep yang kita belajar ni based on the video tu, dan juga you guys buat course reflection. Fikir balik apa yang dah buat semua, apa perjalanan dia, apa susah payah, apa you guys rasa lah. Reflection is one of alternative assessments. Okay, cumanya reflection tu nak kata authentic. Reflection authentic sebab relate dengan you guys punya experience, pengalaman semua. Tapi video lebih kepada performance based sajalah. Dia tak authentic sangat sebabnya dia bagi situasi. Maksudnya you guys tak perlulah buat macam guna data ke ataupun ada problem based on dunia sebenar ke apa semua. Dia cuma lakonan lah dalam video tu. Okay. Great question, Ad. Okay. Ni kan kadang-kadang benda ni overlap. Ada yang kata subjective items tu termasuk performance based lah. Cuma sekarang ni bila people nak go deeper and deeper in testing sebab nak personalize the education, right? Remember? Personalize the education ya. They start using performance. Sekarang ni guna lagi authentic test semua. Okay? In a way authentic test tu ialah
based on student kena perform, buat satu kemahiran, tunjukkan dia boleh buat sesuatu. Ini ialah teknologi item lah. Ini daripada paling constraint, maksudnya multiple choice, dan paling tak kompleks, less kompleks, sampailah kepada paling kompleks. Kan? Dan sampailah ke, kalau yang horizontal ni, ke arah apa membintang ni, daripada most constraint kepada least constraint lah, fully constructed. Maksudnya kat sini student select, kat sini student kena construct, bina, buat project, buat demonstration, buat discussion, interview. Interview even is a good way to measure students, okay, using different item formats. Okay, nak buat diagnosis. Nah, bila kena mengajar tu, in a way, bila kena buat micro teaching whatsoever tu, that's actually your assessment lah. Tapi you guys fully construct those kind of experience or performance. Okay, maksudnya guna pengalaman, fakta yang kita dah belajar, prinsip yang kita belajar, dan sekarang ni time to apply. Okay, yang ni kita kata non-traditional. Ada, mesti ada STEM, pokok soalan. Ini basic soalan yang kita selalu nampak kat sekolah. Ada stimulus tu boleh dari segi nombor, boleh dari segi gambar, boleh bagi video. Ingat tak masa kita buat guna kelas marker tu, boleh bagi video, boleh bagi macam-macam lah, boleh bagi link. Okay. Lepas tu ada option. Option ni termasuklah distractor. Okay, yang ni buat dalam item analysis 2 dah ada, memang kita tengok kan benda ni. Okay, essay. Essay ada 2 jenis. Restricted dengan extended lah dekat sekolah. Sekarang ni kita panggil ada yang guided, macam-macam nama. Okay. Tapi basically kalau kita pecah dalam syllabus kita masih lagi cakap pasal restricted response. Maksudnya respon yang terhad dan juga respon yang terbuka. Ataupun respon yang extended lah. Maksudnya boleh lah. Maksudnya tidak terhad. Okay. Kita cakap terbuka lah. Okay. Ya, yang ni kena tahu lah juga. Ada punya ciri-ciri. Portfolio, portfolio kan sekarang kita buat, cikgu kena buat, and then you guys kalau tengok buat, ingat lagi game So You Think You Can Do assessment tu yang I haven't give the winner yet. InsyaAllah mungkin Raya Haji kot, duit Raya Haji. Just give me some time, okay? I promise I'm definitely gonna be. Ada yang hari tu yang masa I ask for the second part of duit tu pun belum bayar lagi. When I ask something with the reliability ke apa kan. Yang tu pun ada, I did not forget. So just hang in there. Okay, portfolio. Okay, nak buat portfolio semua tu, I showed you several examples. Cikgu Helmi punya portfolio. Okay, Izzat pernah interview dia masa COVID, masa PKP. Okay, dalam kereta lagi dia. Okay. Ini rating scale. Rating scale ni basically nak tunjuk kita kat mana. Sedih ke? Suka. Setuju ke? Tak setuju. Selalu ke? Tak pernah. Macam tu lah. Okay, tapi dia adalah ada setengah orang buat 5, ada setengah orang buat 7. Macam ni kita nak rate lah. Strongly disagree and everything. Okay. Yang ni Pak Izzat, Zul semua tu. Dia buat kan. Ingat tak? Zul, Izzat dengan Azman, dia kata ada 3 basically. Nak buat item ni ada 3. Nak buat ujian ni kita ada 3. Rancang, kita bina, kemudian kita analisis. Ataupun kita record lah, kita score semua tu. Okay. So basically kalau kita tengok ada setengah kata 10, ada setengah kata 12, basically bendanya yang sama. Plan, bina, administer ataupun takbir ujian, score dan analisis lah. Okay. Dan bila nak plan tu kita kena buat table of specification, and you guys did this twice. Okay, satu you guys decide nak guna apa-apa, satu lagi saya kata okay guna yang UUM punya. Okay, just nak have a feel. Saya tak kata yang mana salah yang mana betul. Okay, yang pentingnya sekarang ni aras pemikiran tinggi yang paling C6 ialah mencipta. C6 ialah create, bukan evaluate. Masih lagi ada yang guna yang lama. Okay, saya sangat-sangat berharap agar guna yang baru. C6 ialah mencipta. Okay. Ini table specification. Yang ni yang lama. Kan? Sintesis dulu. Sintesis ni basically create lah. Okay. Yang sini lah dia kata paling tinggi. Sebabnya bila dia dah sintesis tu, itu tahap paling tinggi lah. Okay. Level kognitif dia bila dia boleh synthesize, dia boleh create, dia boleh menjana. Okay. Table specification. Ini penskoran. Penskoran ni I think yang ni Izzah Nurin dengan Ika yang present. Okay. Dichotomous maksudnya ada 2 lah, 01. Betul salah. Kalau kita ada jawapannya lebih daripada 1,
Maksudnya kita dah start guna polytamers. Okay. Okay. Ni rubrik. Rubrik is very important. Nak buat item, memanglah kita seronok buat soalan, tapi kita kena tahu macam mana nak jawab sebelum bagi student jawab. Okay, sebab tu apa-apa saya bagi mesti ada rubrik lah. Okay, ini rubrik yang saya nak. Ini macam mana anda akan dinilai. Okay, dan ada 3 benda ni dalam rubrik. Dan kita nak tengok. You guys, okay, ini contohlah rubrik. Ini rubrik pasal tutor ni saya nak buat. Sekarang ni dah tengah kan. Saya bagi sikit dalam ni. Macam mana? Kriteria apa nak jadi pendidik tapi berminat ke berminat usahawan lah. Maksudnya dia pendidik tapi dia entrepreneur. Dia mesti ada minat dan motivasi. Usahawan bukan semata-mata buat duit lah. Basically memang buat duit. Business is business. Tapi dia berjiwa pendidik. Okay, so ini kriteria-kriteria yang kami lihat lah. Dan benda ni, kriteria ni bukan semata-mata untuk jadi usahawan. Untuk menjadi individu yang holistik pun perlu ada benda-benda kriteria-kriteria ni lah. Dan tengoklah, ini ialah dia punya descriptor lah, kualiti dia. Kan? Kalau cemerlang ni markah dia 20 sampai 16. Okay. Okay, let me know. Ini rubrik apa? Anybody? Jika boleh holistik ke analitik? Siapa boleh? Just teka, it's okay. Okay, Art kata holistik. Okay, holistik. Okay. Art, this is analytic. Okay, Mimi pun kata holistik. Okay, in a way, this is holistic, analytic sebabnya dia ada bagi pecahan. Minat, kalau dia, analitik tu maksudnya dia pecah satu kriteria tu, okay, bagi markah untuk minat, bagi markah untuk keyakinan. Okay, kalau holistik maksudnya individu, okay, saya tunjuk yang holistik. Yang ni holistik. Yang ni holistik maksudnya dia cuma kata dia ada benda-benda macam ni, dia level 1. Dia tak bagi markah lah. Language dia tak bagi markah. Purpose dia tak bagi markah. Structure dia tak bagi markah. Dia cuma bagi tahu sifat-sifat dia secara overall. Kadang-kadang dia tengok, dia tengok lukisan tu, selalunya lukisan lah holistik. Dan bila holistik ni selalunya orang yang betul-betul pakar je lah yang boleh guna rubrik holistik. Okay, sebabnya dia memang tahu semua kriteria-kriteria yang dia ada dan dia memang tahu dah. Kalau macam ni memang A, kalau macam ni B. Dia tak ada macam kira satu. Okay, jadi analitik dengan holistik itulah bezanya. Okay, yang ni, but that's a good try. I'm really glad dengan Mimi try. Okay, and this one, inilah analitik. Sini sama juga, tapi ini written communication, dia ada nak bagi 80 ke 100. Inilah, dan verbal communication pun kalau dia ada target macam ni baru dapat 80 100. Kemudian dia combine lah dua markah ni, written communication dengan ni baru dapat. Okay, baru dapat high distinction dua-dua. Okay, yang tadi tu dia tengok ke semua sekali. Okay, dia kata ini level 1, ini level 2. Okay, itu saja. Itu bezanya. Analisis holistik tu keseluruhan. Dia tengok keseluruhan. Analitik dia memang tengok satu-satu kriteria tu, dia bagi markah satu-satu. Okay. Lepas tu kita masuklah items part 2. Tadi tu semua pasal macam mana bina, macam mana jenis item, macam mana kita nak tulis item and everything. Yang ni kita cakap pasal dia punya quality lah. Quality item ataupun properties of the item. Kita dah buat item, kita dah tulis banyak jenis item, whatever yang kita dah buat, kita dah ikut. Tapi sekarang kita nak tengok dia punya analisis, kita nak tengok. Okay, dia punya kita nak tengok kesukaran dia, dan kesukaran dia selalunya berkait rapat dengan pengganggu lah, distractor ataupun option jawapan yang kita buat. Kita, and by the way, distractor pun cara kita nak tulis pun bukan suka-suka hati. Memang kita kena analyze dengan teliti. Lepas tu item discrimination. Item discrimination ni memang relate closely to reliability. Okay, sebabnya kalau dia tak discriminate antara antara orang yang boleh dengan orang yang tak boleh, what's the point of having a test? Okay, so item discrimination selalunya kita tengok both lah. First kita tengok item discrimination dulu. Kalau negatif je, kita mungkin suggest untuk revise item tu. Dan kemudian kita tengok, okay, difficulty selalunya dia tak kacau sangat kecuali terlalu ekstrim difficulty dia. Terlalu ekstrim dan menyebabkan kita tak, sebab kita plan nak cover daripada paling senang sampai paling susah. Dan majoriti soalan kita nak tengah-tengah lah. Tapi bila semua boleh jawab ataupun semua salah, what's the point of asking that question? Okay, dan kita boleh suggest. Okay, untuk penambahbaikan.
Ini semua case study semua ada Excel, ada SPSS and whatsoever. Okay, ini kita kata difficulty juga ni. Kat mana kita lokasi? Kalau kita kata, oh, soalan kita, soalan yang senang, basically kita tanya soalan apa? Okay, most of the time I stay indoor. Kita kata difficulty rendah lah. Padahal ini dari segi apa? Dari segi survey lah kan. Okay. Difficulty rendah maksudnya kalau dia jawab yang ni, most of the time I stay indoor, maksudnya dia rendah untuk hedonism. So ialah low difficulty. Okay, kalau dia high, I party like a rock star every night. Oh, every night. That's really memang extreme lah dia. Okay, ini dari segi ni kita tengok dari segi difficulty, dari segi hedonism, great hedonism. Okay, lepas tu kita tengok juga, okay, of course we have to reverse code sebabnya dia akan kata strongly agree. Sebabnya orang kat sini, orang yang low ni dia akan kata yes, most of the time saya duduk kat dalam rumah. Dia cakap lah strongly agree, tapi strongly agree tu maksudnya dia akan bagi markah kepada tinggi kepada hedonism. So kita kena tukar lah strongly agree tu jadi strongly dia kita record je lah, record 4 tu jadi 1. Okay, ini selingan untuk survey siapa yang nantilah nak sambung PhD ke apa. Okay, so yang ni tengok dari segi basic arithmetic, ni mathematics lah. Kita kata okay, tambah memang paling senang lah. Bila dah makin kompleks tu, dia dah makin susah. Okay, so kita dah tengok jenis-jenis item dia, kita tengok dulu okay, apa itu yang dikatakan dengan keupayaan arithmetic. Arithmetic ni kita tambah tolak bahagi darab. Okay, itu dia punya maksud keseluruhan. Ini senanglah untuk darjah 4. Ini dah mula susah sebab dia kena kali dengan dia kena tolak, dia kena darab. Tak salah bahagi. Okay. Yang ni macam mana kita nak interpret. Okay. Yang ini, okay. You guys read. Kalau dekat dengan 1, kita kata sangat senang. Kalau dekat dengan 0, sangat susah. Okay. Kalau tengah-tengah, moderate lah. Ini untuk kalau kita score dia 0-1. You guys did this also in item analysis. Okay. Optimal level. Polytomous, sebabnya kita kata item minnya J. J ni markah penuh lah. Kalau kita kata markah penuh kita 5. Okay. Kalau apa semua orang dapat 5, very low difficulty lah. Senang lah soalan tu. Kalau dekat dengan 0, maksudnya semua daripada 5, markah penuh 5 masing-masing dekat dapat 0.2 item tu. Dia punya difficulty. Sangat susah lah soalan tu. Okay, kalau J bahagi 2, 2.5 lah. So kita tengok. Kalau dalam SPSS memang dia guna J. Dia guna J bahagi 2. Okay, kalau nak tunjuk kata, yang mana kita nak tengok kita yang apa titik tengah dia. Kesukaran dia. Polytomous item, okay. Too extreme tak mau. Okay, itu je lah. Basically. Okay, bila kita nak buat instrument development ni, kita kena, difficulty tu kena align lah. Kalau kita kata, student kita normal, item kita pun kena normal lah. Okay, majority soalan setengah sederhana. Ada sikit soalan susah, ada sikit soalan senang. That's what we mean by align. Okay. Kalau kita tak tahu difficulty kita, basically kita buta lah. Kita tak tahulah kualiti soalan kita. Okay, this is one analogy lah. Okay. Item discrimination, okay, kita kata, kita guna, kalau dalam SPSS kita guna item total correlation ataupun lebih spesifik lagi kita guna corrected item total correlation. Okay, ini nak tunjukkan discrimination. Dan kita nak tengok kalau discrimination ni selalunya dia memang really banyak expect. Dan most of the time bila kita nak decide kita nak buang tu, kita first kita tengok item discrimination dulu lah. Okay, yang ni dia punya guideline. Ada yang kata multiple choice. Dia kata 2.2 dengan 0.5 tu optimal range ataupun typical range lah. Okay, kalau very low ataupun zero, okay, maksudnya tak ada discrimination, what's the point? Kita remove lah. Kat sini dia kata remove lah kalau item yang zero ni. Kalau negatif ni sebenarnya kita remove ataupun kita tersalah masuk score. Okay, ataupun memang pelajar berkebolehan tinggi, score soalan tu, semua salah soalan tu. Okay, terbalik. Could be juga. Okay, yang ni dari segi contoh je lah nak tunjuk kata okay, soalan ni dia sederhana tapi diskriminasi dia tinggi. Soalan ni sederhana, diskriminasi rendah. Okay, soalan ni dah senang tapi tak ada diskriminasi. Mungkin kita boleh buang. Mungkin lah kalau kita rasa terlalu senang, buat apa tanya. Mungkin soalan ni okay, not bad. Okay, ini just hanya gambaran. Kita tak tahu pun statistik dia, kita tak tahu yang ni point berapa. Just nak tunjuk kata difficulty ni based on kat mana lokasi kita. Okay, okay. Kalau diskriminasi, sama ada kita boleh tak nak beza antara yang belah sini dengan yang belah sini. Okay.
Dan semua tu kita kena tengok statistics. Yang paling senang kita buat item analysis guna SPSS. Okay, and semua file ni dah ada. Yeah, this is Excel dengan SPSS. Yang ni pun ada dalam, saya dah pecahkan kan SPSS as Excel dalam YouTube video saya. Kita buat dalam Webex tu memang spesifik, boleh tengok kalau rasa macam oh okey. Tapi kena duduk sekali buat lah, baru rasa baru bermakna. Kalau tak mesti akan lost juga. Okey. InsyaAllah kalau dah buat item analysis, siapa dah buat? Ataupun okay, I don't want to ask siapa buat, siapa tak buat. Okay, sebab deadline berapa? Deadline 19 ke? 14. Berapa deadline item analysis? Bila deadline? 16. Okay, ya, lepas quiz. I give you after quiz so that lepas tu boleh fokus lah. I understand. Okay, thank you Nurin. Thank you Ad. Thank you Hikmah. Okay, ni masuk reliability. Kenapa saya kata classical test theory, reliability, measurement error? Benda ni semua related lah. Okay, dan kita cakap banyak lah pasal ni. Dan kita dah tengok lah. Okay, pasal Spearman sikit. Dan kita cakap banyak pasal measurement error. Dan kita tengok sikit lah true score model ni. Kita kata X kita, markah yang kita dapat tu sepatutnya sama dengan markah yang sebenarnya kita ada dalam diri kita. Tapi kita ada apa? X equal to T plus error. Good job. Okay, so good job. Okay, yeah. So ini ialah true score. Dan basically benda-benda daripada formula ni saja dia come up with all types of reliability punya perkali lah. Chromebacks lah semua daripada formula ni je boleh derive. Tapi kita tak go through detail. Kita just tahu kata based on reliability ni kita ada based on true score model ni ataupun X equals to T plus E ni kita come up with reliability and error. Okay, ini person properties. Bila kita cakap pasal person properties, kita cakap pasal score kita lah. Itulah apa ciri-ciri manusia kan, berdasarkan skor dia sebab kita nak ukur kan kat mana dia. Yang ini based on quality item tadi, kita cakap pasal item difficulty, discrimination, sebabnya benda ni akan relate dengan skor ni sebab tu dia dua hala. Okay, so this is it. Yang ni kita memang tak buat langsung. Okay, so kita bincang yang ni banyak kali. Okay, really kita bincang. You know what I mean? Okay, dan nak kira benda ni kita guna semua ni lah. Okay, yang ni saya ada slide. Kalau rasa nak kena guna, boleh refer. Tapi yang selalu kita guna, yang dalam item analysis pun kita guna Chromebacks Alpha untuk single administration. Okay. Kita tengok ni, dia nilai yang buat kan. Kita kata dia racist, yes. Tapi dia punya kajian tu dah menjadi kayu ukur pengukuran lah. So basically testing yang kita dah buat sekarang ni based on Charles Spearman punya kajian yang sedih tu lah. Okay. Dan kita kata tadi, X manusia, P ni seorang lah. P ni tak kisahlah P siapa. X Art ke, X Liana ke, X Nas ke. Sama dengan T true score untuk orang tu tambah dengan error yang dia contribute lah. Okay. Error dalam diri manusia ni lah. Dan error ni boleh dari segi macam-macam lah. Kita kata tadi faktor-faktor yang mempengaruhi X ni ialah error ni. Okay. Ni sensitivity, ada setengah sensitif. Soalan tu sangat racist ke, soalan tu stress ke bagi dia, ataupun soalan tu pasal bias ke. Yang soalan ni majority orang lelaki boleh jawab. So kan, health, motivation, mood, penat. Ada yang kata oh ni laki lah sebab siapa dia ni basically kalau dos yang main dos gambling gambling people they use on luck lah. Of course lah, kalau orang Islam dia kata okay Allah lah kan ketentuan qada dan qadar. Okay, so all this cara dia jawab soalan, attitude dia, okay saya boleh jawab ni, mesti boleh jawab, mesti study, oh pandai tapi stres sangat. Anxious. Okay, error juga lah. Ni test administration ni, kejap-kejap lagi tukar arahan, kejap-kejap lagi kacau, oh ada pembetulan, saya minta maaf, oh banjir, oh kena tukar. Siapa yang cakap hari tu ada kes kan, kipas jatuh ke apa? Group A ke? Siapa yang cakap? Siapa yang share? Saya tak ingat, tapi ada kan?
satu group yang share. Tak salah group B kot, dia share kata kipas jatuh. Tapi masa tu dah error lah. Kan exam ini dah kabut. Macam mana dia nak apa SOP untuk kalau ada kes-kes macam tu lah. Okay. Yang ni kita memang dah bincang. Test retest, alternate form, single administration. Sangat detail. And I try to simplify as much as I can. Saya dah buatkan dalam bentuk WhatsApp. Okay. Dia dalam bentuk gambar. Okay. And then kita kata selain daripada 3 cara tu, yang kita nak tengok apa reliability ni kita guna dari segi macam mana kita takbir ujian atau macam mana kita score. Score ni intra-rater ni kita seorang diri kita, inter-rater kita dengan orang lain lah. Maksudnya lebih daripada satu pemeriksa. Dan kita tengok apa? Macam American Idol kah itu? Kan? Inter-rater ni seorang dia lah. A teacher, a rater, an observer. Yang ini different raters across course. 2 or more persons rate the same student work. Okay, yang ni macam mana sebab kita sebagai cikgu, kita mesti ada intra-rater consistency. Kalau tak boleh nak marking lagi, jangan marking. Jangan aniaya student. Itu je lah. Okay. How to improve reliability? Tulis banyak-banyak item, definitely. Boleh tulis banyak item lah. Tapi bila banyak item, banyak duit keluar. Banyak masa nak guna. Okay, so it's all debate lah. So kat sini dia kata, tulis banyak item. So maksudnya kalau nak ukur satu arithmetic, tulis 5, jangan tulis 1 saja. So 1 tu kita tak dapat lah score yang reliable. Kalau kita 5, consistently dia jawab tinggi, reliable lah. Okay. Guna rubrik, guna score, guna answer skema jawapan, guna beberapa orang pemeriksa. Okay. Combine result from several assessment, bukan guna 1 saja. Okay. Bagi masa yang cukup. Okay. 25 soalan kuis tu, hari tu argue nak bagi 1 jam ke nak bagi 1 jam setengah? 1 jam ke 1 jam setengah guys? Bagi 1 jam cukup. So adalah debate-nya. Okay, jenis sebabnya kalau masa tak cukup, itu pun menyebabkan skor tidak reliable. Okay. And of course, match the assessment difficulty to student's ability level. Yang ni macam tadi lah. Kalau student normal, item pun kena normal. Dan ini, apa lagi lah, ulang balik je. Ini ni, the whole picture. Daripada yang ni, dia derive jadi macam ni, dia derive jadi reliability punya score. Okay. Basically, kita nak kata, reliability ni ada kaitan dengan measurement error. Okay. Yang ini kita masuk bab validity. Validity kita baru-baru sangat je touch. And I want to, jangan stress sangat sebabnya validity hanya cover, anda ada satu soalan saja. Okay. Saya tak berniat nak suruh memorize panjang-panjang. Saya nak faham saja apa yang kita nak buat bila kita buat. Apa bukti yang kita nak kata, apa jenis bukti yang kita ada. Okay. Cuma fahamkan, dia ada bagi satu situasi yang you guys fahamkan, insyaAllah boleh jawab. Okay. But I'm sharing it a lot kan. Validity pun banyak dengan history-nya, dengan jenisnya, 3C ni. Lepas tu ada bukti kan. Okay. Bukti ni lah penting. Dan basically bukti ni ialah benda ni saja. Cuma bukti ni lebih praktikal lah. Okay. Dan kita ke arah bukti lah. Sekarang ni apa buktinya? Kalau tak ada bukti, memang tak ada bukti kesahan lah. Jadi kesahan tu mungkin kita kena argue lah. Okay, dan sebab tu banyak ada sekarang dulu kita cakap pasal validity argument. Tapi dalam kelas ni kita tak cakap banyak sangat lah. Dan faktor yang mempengaruhi kesahan, benda yang mempengaruhi reliability tadi. And then hubungan. Hubungan antara validity dan reliability ni yang selalu kita tengok apa? Yang group B suka lukis kan, yang lukis benda ni. Yang skor ni reliable tapi tak valid. Skor ni valid tapi tak reliable. Okay, kita tengok. Okay. Sekarang ni kita tengok benda ni sebagai satu. Macam kopi, biji kopi. Kita masukkan susu dengan gula. Lepas tu kita makan dengan kek. Itu kriteria related validity lah. Benda apa yang berkait rapat dengan kopi. Kan? Lepas tu jadilah kopi. Kita panggil kopi tapi dalam kopi ni ada biji kopi. Okay, so construct validity is actually semua benda ni ialah construct validity lah. Basically kalau kita nak tanya math,
punya construct, semua ni kena ada. Okay, math akan relate dengan apa, score apa. Science ada sikit dengan English, sebabnya kalau math tu banyak baca, dan tapi kita, kalau boleh kita tak maulah dominate lah construct math tu, kalau tidak jadi contaminate lah construct matematik tu. Okay, itu je analogi. Ini evidence. Inilah guru-guru yang start cakap pasal evidence. Okay, yang ni masa tu saya nak buat role play lah, masa kalau kita tak PKP kan. Masa kita discuss lah. Okay, kalau macam ni, saya bagi isu lah. Ini problem, ini basically authentic lah ni. Saya bagi soalan, macam basically ini kita buat role play. Jawapan kertas matematik 2018 bocor. Pelajar dakwa guru minta datang awal hafal jawapan. Sekarang ni saya nak bagi assign lah. Anda sebagai menteri, anda sebagai pelajar, anda sebagai pelajar dalam sekolah yang terlibat, anda sebagai pelajar di sekolah lain, anda sebagai ibu bapa, anda sebagai guru matematik, anda sebagai lembaga peperiksaan punya pegawai, okay? Anda sebagai netizen. So sekarang ni how you will react. So these are actually you are doing providing validity evidence lah. Okay. Ini recap. History. Benda yang sama, okay. Tunjuk kata macam mana daripada 4 jadi 5, and daripada sekarang jadi 5 balik. So it's all benda ni foundation. Bila kita cakap validity ni basically ada tak kita tulis buat TOS kita, student boleh jawab ke tak, kalau kita suruh dia lukis graf, dia betul ke dia boleh lukis graf. Okay. Kalau internal structure ni bab-bab statistik lah, item analysis kita, relations with external variables ni kita dah kata tadi, ada tak matematik tu ada kaitan tak dengan ujian matematik, ujian sains, ujian English, ke terlalu banyak membaca sampai dia bukan ukur matematik, dia dah ukur kemahiran membaca. Okay, consequences, ada tak akibat buruk ataupun akibat yang bagus akibat daripada ujian ni. Akibat buruknya tadi tu sebab cikgu sampai kena push student lah. Ni baca ni. Sebabnya nak naikkan graf, kalau tak pengetua dia marah. Kalau tidak dia kena transfer ke tempat yang dia tak suka transfer. Okay. Dulu boleh kata nak ukur cikgu. Pergi Sabah Sarawak. Sekarang cikgu orang Sabah nak pergi Sabah, orang Sarawak nak pergi Sarawak. Betul tak? Betul tak Nas? Betul tak AJ? I don't know. I'm just saying. Kadang-kadang orang yang dah biasa duduk di pedalaman tak nak duduk kat bandar. Okay, so mungkinlah pengetua tu tak mau duduk bandar sangat. I'm going to transfer you to bandar kalau pertusan matematik kita tak menaik. Cikgu pun bagilah jawapan. Kebetulan dia pula buat soalan. Okay, those are the bad consequences. Tapi ada juga good consequences. Okay, akibat yang bagus. Okay. Yang ni salingan. Yang ni tak, kita dalam silibus kita selit-selit lah isu-isu dalam kita punya ujian, macam mana kita jalankan ujian. Again, kita duk tunjuk benda ni lah kan. Sebabnya kita kata ujian yang adil. Adilkah ini? Suruh naik pokok, panjat pokok. Okay. Yang ini? Adilkah ini? Okay, sebab dia kata concept of test fairness. Sekarang ni dalam standards tu, dia memang cakap pasal validity, reliability, fairness. Sebabnya memang sekarang nak kita kepada test taker yang pelbagai, yang diverse. Okay? Yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, berbilang macam-macam. Okay, AJ kata betul. Yalah, dia nak pergi post ke Sarawak . InsyaAllah. Okay, mudah-mudahannya AJ. Okay? So, test fairness ni konsep dia kata ialah satu prinsip yang mana setiap test taker ataupun pelajar perlu ditaksir dengan cara yang equitable. Equitable ni, bila kita cakap equitable, maksudnya dia ada kesamarataan dengan kesaksamaan. Kesamarataan, I think equality. Kesamarataan, semua sama. Semua dapat satu kotak. Kesaksamaan, sebab dia dah boleh nampak, so kita tolong yang tak boleh nampak lah. You guys understand? Ini terutamanya yang duduk di negara berbilang kaum macam kita ni memang kena faham lah konsep adil dan saksama. Adil dan sama rata. Okay. Again, yang ni kesian dia.
naik kursi roda pula. Yang ni yang kita cakap tu akomodasi ujian. Kalau pelajar tu dah pakai handicap, macam mana kita nak tolong dia untuk jawab ujian bagi sama selesa. Okay. Dan kita tak boleh bagi kotak. Kalau dia ada kotak pun dia tak boleh naik. Kita buat ramp lah kat dia. Okay. That's it. Again, the end is good, but the process is the most important thing. Okay. Macam mana kita belajar, macam mana kita faham suatu konsep. Okay. And daripada face to face, kita punya syllabus kepada face to COVID punya syllabus. Kan? Daripada jumpa di BSKP 1.9, jumpa online. Okay, tengah-tengah malam pun jumpa, kan? Bila nak jumpa. Alhamdulillah, technology is useful at some point. Okay. Ini kita punya learning outcome. At the end-nya tercapai tak? You guys dapat apply tak? You guys dapat elucidate ni basically boleh relate, boleh explain. Okay, testing principle tak? Okay, you guys boleh interpret tak test score? Bila analysis tu, item analysis tu boleh buat tak? Develop a classroom test ni tak boleh buat, tapi kita buat game. Okay. Right. Ini dalam, kalau dari segi assessment in education punya course, kita nak harapkan at the end you guys ada skill-skill ni lah. Practical skill, boleh buat item analysis. Kalau dekat sekolah pun nanti boleh cikgu jadi guru peperiksaan, no problem. Boleh bina item dengan guna prinsip yang bagus. Knowledge and understanding, maksudnya kena adalah prinsip-prinsip tu kena tahulah dulu, knowledge, kena faham dulu. Okay, numeracy skills, kena jugalah. I'm sorry to those yang tak suka mathematics. At some point, kita memang nak perlukan kemahiran mengira, kemahiran numeracy. Okay, menggunakan nombor, buat analisis, semua tu. Ethics and professionalism, the most important thing I think, etika. Okay, kita sebagai guru nanti, itu ialah satu profession. Okay. Dan kita perlu ada etikanya. Kalau tidak jadi cikgu guru yang jual soalan ujian, yang tak mengajar waktu kelas tapi buat tuition. Okay, buat tuition no problem, tapi mengajarlah juga dalam kelas. Okay, that's your first amanah lah. Okay. These are other relevant resources. Okay, benda ni daripada tahun apa? Daripada 2018. Saya duk share whenever you feel like it's really good to review. Sikit lagi, exam review. Sekarang pukul berapa dah? Oh, suku dah. Ya Allah. I'm very sorry. Okay. Ni, I need to go. Okay, group B tengah tunggu. Okay, ini dia. Saya bagi tahu tadi, kita buat dengan kelas marker. Okay. 25 objective item online. Nanti saya bagi link dengan password. Bila? 3 sampai 11. Afrina pun dah setuju. Thank you very much, Afrina. Okay. Alhamdulillah, setakat ni 3 sampai 11. Okay. This is just to accommodate semua yang ada masalah, that's fairness lah. Okay, sebab tu kena cari masa yang semua yang boleh, insyaAllah. Kalau awal pagi, I know everybody's against it. Okay, tapi kalau lewat kan tak apa kan. Boleh study lagi sikit. Okay, but like I said, fahamkan maksud sebab dia banyak application. Ada jugalah definisi 2-3. Okay. Again, 25 soalan, sejam setengah. Sekali saja masuk, satu page, satu soalan. Okay, must be finished in one setting. Tak boleh save and finish later macam yang kita buat masa first try tu. Okay, tak boleh, boleh tapi once click submit tak boleh ubah dah lah. Okay, dan tak boleh tak jawab. Jawab dulu, kemudian kalau nak ubah, go back lah. Tapi once you click submit lah. Okay, I think, yeah, keep calm. Kalau tak study memang semua nampak jawapan macam sama. Okay, good luck. And this is important. Any strive as much as you can. Okay. A teacher, you should be multitasking. You should be a rock star. You should love. You should inspire. You should encourage. You're a big deal kalau jadi cikgu ni. Okay. I'm very sorry. I really want to apologize. Whatever, okay, sepanjang kita 6 bulan ni. Okay. I hope you guys take care. Keep in touch. Okay. Nanti jumpa bila masuk balik UUM. Okay. Just jangan lupa tegur-tegur. If I really tak ingat, just
oh, this is me. Just say that your username in your WhatsApp name. Okay. Just in case. I hope I remember, inshallah. 26 of you. Take care and thank you. Okay. This will be on YouTube, inshallah, by the end of the day. Okay. Assalamualaikum, everyone. I have to go. I'm going to end the meeting. I'm going to add you manually. I understand. Okay. Saya nampak tadi ada semua masuk tapi ada terpaksa keluar masuk. I understand. Take care, guys. Yeah. All the best tomorrow. Okay. 3 to 11. Jangan tunggu lewat sangat. Okay. Just be confident. Masuk and do your best. And don't think that you ask your friends, they know the answer. You be confident based on what you understand. Okay, everyone. Ayla, Jannah. Thank you, everyone. Okay. Yeah, I like going through my kiss. That's what I did with my son. Okay, give me a flying kiss. Okay, but you cannot see me anyway. Okay, take care, guys. Okay, Assalamualaikum. Talk to you soon.